Ya, Assalamualaikum dan selamat tengah hari murid-murid. Apa khabar? Bertemu kembali ke kelas PGPR Sains tahun 2. Murid-murid sihat ke? Okay, cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk sesi pembelajaran pada hari ini. Okey, minggu ni kita nak belajar tentang apa? Okey, tema yang sama seperti minggu-minggu lepas, iaitu inquiry dalam sains. Cuma tajuk, cikgu dah masuk tajuk yang seterusnya, iaitu peraturan bilik sains. Okey, kita tengok objektif pembelajaran pada hari ini. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mematuhi dan mengamalkan peraturan bilik sains. Untuk kriteria kejayaan, yang pertama, murid-murid dapat mengenal pasti peraturan bilik sains. Kemudian, murid dapat mengamalkan peraturan bilik sains dan murid dapat menyatakan kepentingan peraturan bilik sains. Sebelum cikgu teruskan, jom kita dengar lagu ini dahulu. Sisa kering, sisa cecair, mesti dibuang, jangan simpan. Alat dan bahan dah digunakan, mesti dicuci dan dikeringkan. Semasa siasatan dijalankan, patuhi semua arahan. Keselamatan diutamakan, peraturan bilik sains kita amalkan. Okey, kita dah dengar lagu kan? Okey, sekarang kalau kamu perhatikan pada lirik lagu ini, di sini terdapat beberapa peraturan yang perlu kamu patuhi semasa berada di dalam bilik sains. Okey, kamu lihat pada gambar ini, adakah semua murid di dalam gambar ini mematuhi peraturan bilik sains? Okey, semasa kamu berada di tahun 1, kamu telah belajar tentang peraturan bilik sains ni. Cuma pada tahun ini, ada penambahan pada peraturan. Okey, murid perlu patuhi dan fahami peraturan bilik sains. Okey, peraturan bilik sains ni perlu dipatuhi bagi memastikan bilik sains bersih, kemas dan tersusun. Mematuhi peraturan ini juga dapat menjaga keselamatan murid dan peralatan di dalam bilik sains. Okey, mari kita lihat dulu peraturan bilik sains yang pertama, iaitu buang sisa pepejal ke dalam bakul sampah dan sisa cecair ke dalam sinki. Okey, sisa pepejal ni seperti kertas, plastik, tisu, kamu perlu buang ke dalam bakul sampah. Dan sisa cecair seperti air, minyak, kamu perlu buang ke dalam sinki. Jadi cecair, kalau sisa cecair itu kamu buang dalam tong sampah. Okey, cecair itu akan melimpah keluar dan lantai menjadi basah. Jadi tak boleh buang sisa cecair ke dalam tong sampah. Okey, kemudian dalam sisa pepejal pula, kamu tidak boleh buang ke dalam sinki. Apa yang berlaku? Bila sisa pepejal dibuang dalam sinki tersebut akan tersumbat dan air akan melimpah keluar. Okey, jadi kamu tidak boleh buang sisa pepejal ke dalam sinki. Okey, kita lihat pula peraturan bilik sains yang kedua, iaitu bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan dan simpan ke tempat asalnya semula. Okey, semasa kita menjalankan uji gaji, kita akan menggunakan alatan dan bahan.
Jadi selepas kita dah guna, kita perlu bersihkan alatan tersebut supaya tiada sisa-sisa bahan yang melekat pada alatan. Lepas cuci ataupun selepas dibersihkan, kita perlu keringkan dahulu. Kemudian baru kita susun alatan tersebut di tempat asalnya supaya alatan tersebut tidak hilang. Okey. Jadi kita tak boleh biarkan alatan-alatan tersebut dibiarkan di dalam sinki. Kita perlu cuci dia, kita perlu bersihkan dia. Okey. Kemudian dan kita perlu susun supaya alatan tersebut nampak kelihatan kemas dan senang diambil. Okey, kita lihat pula peraturan bilik sains yang ketiga, iaitu maklumkan kepada guru sekiranya kamu tercedera atau alat dan radas rosak atau pecah. Okey. Kalau alatan jatuh dan pecah, kamu perlu bagi tahu pada guru. Kamu jangan senyap ataupun kamu biarkan begitu saja. Tak boleh. Kamu kena bagi tahu cikgu supaya cikgu maklumkan ataupun cikgu catatkan di dalam buku rekod alatan yang telah pecah atau rosak. Okey, jika kamu cedera ataupun terkena sepihan kaca ke, kamu juga perlu maklumkan kepada guru. Kamu jangan senyap ataupun kamu tidak memberitahu guru. Okey? Okey, peraturan bilik sains yang keempat iaitu tinggalkan beg di luar kelas dan bawa buku dan alat tulis sahaja. Okey? Semua murid-murid tidak boleh bawa beg ke dalam bilik sains kerana bila kita letak beg di dalam bilik sains, dia akan mengganggu pergerakan kamu untuk menjalankan uji kaji di dalam bilik sains. Ia boleh mendatangkan kemalangan jika beg diletakkan di dalam bilik sains. Okey, di sini cikgu rumuskan semula peraturan bilik sains. Okey, yang pertama, bersihkan semua alat dan radas selepas digunakan. Simpan alat dan radas ke tempat asalnya semula selepas digunakan. Buang sisa pepejar dan sampah ke dalam baku sampah. Buang sisa cecair ke dalam sinki. Maklumkan kepada guru jika ada murid yang cedera. Maklumkan kepada guru jika alat dan radas rosak dan pecah. Dan yang terakhir, bawa buku dan alat tulis yang dibenarkan sahaja masuk ke dalam bilik sains. Okey, untuk tugasan yang pertama, murid-murid perlu hasilkan satu buku poket tentang peraturan bilik sains. Okay, untuk menghasilkan buku poket ni, kamu perlu melihat video yang seterusnya. Okey, untuk menghasilkan buku poket, kamu perlukan sehelai kertas berukuran A4. Okey, kamu boleh guna warna putih ataupun warna-warna lain lah yang kamu nak. Okey. Okey, dan gunting lah. Okey, mula-mula. Okey. Ambil kertas A4 ni, kamu lipat dua. Kemudian kamu lipat lagi sekali macam ni dan lipat lagi sekali. Jadi dia dah jadi besar macam ni lah, besar poket je ni. Okey, bila kamu buka semula, dah nampak garisan-garisan ni kan. Okey, kamu tutup. Okey, kamu gunting bahagian yang berlipat, bukan bahagian yang terbuka. Yang berlipat ni kamu gunting
gunting sampai sini. Okey, bila kita buka, jadi macam ni. Dan kamu tutup macam ni, buat macam ni. Dan kamu tekankan dia. Jadilah buku poket. Ada 1, 2, 3, 4 muka surat ada sini. Okey, kemudian kamu boleh tulis sini peraturan bilik sains, dan dalam dia awak tulis peraturan-peraturan yang cikgu ajar tadi lah. Okay, contoh yang macam cikgu buat ni. Okey, peraturan bilik sains, jadi ada tengok nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan seterusnya lah. Awak bolehlah lukis corak-corak ni. Okey, itu saja. Okey, untuk tugasan yang kedua, murid-murid perlu menjawab soalan latihan di dalam buku aktiviti sains muka surat 11 dan muka surat 12. Okey, di sini cikgu nak pesan kita sama-samalah menjaga bilik sains sekolah kita supaya sentiasa kemas dan bersih. Sekian saja sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat faham dengan apa yang telah cikgu sampaikan. Dan jika ada apa-apa masalah ataupun persoalan, bolehlah WhatsApp pada cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua murid yang dapat menghadiri sesi pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap kita boleh berjumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.